wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yang dimuliakan warga Datuk Datin Datin, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Majlis mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke majlis program Dekad Membaca Kebangsaan peringkat pertubuhan bukan kerajaan, dan insya-Allah kita akan ada dua sesi forum pada pagi ini. Jadi sebelum kita memulakan forum yang pertama, ayolah sama-sama kita bukakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hadirin yang hadirat yang dihormati Allah, kita akan teruskan dengan sesi forum yang pertama. Untuk itu saya akan menyerahkan majlis ini kepada yang berusaha Encik Nur Azli Nurdin, pensyarah Universiti Antarabangsa Al-Bukhari, Perangkap Ahli Jatuan Kuasa Eksekutif Majlis Buku Kanak-Kanak dan Remaja Malaysia MBBY selaku moderator untuk meneruskan majlis pada hari berbahagia ini. Kita akan mulakan forum pertama, bahan bacaan dan sokongan untuk kanak-kanak istimewa. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Coba suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara pengurusi majlis, segak bergaya dan sungguh berkeyakinan. Terima kasih kepada semua yang hadir dalam Dewan Kuliah kita pada pagi ini. Terima kasih Dewan Bahasa dan Pustaka kerana menjadi penganjur utama untuk program ini. Dan sebelum saya mulakan, eloklah saya memperkenalkan barisan panel yang akan mengupas tajuk yang cukup menarik untuk kita bincangkan pada hari ini, kerana kita masih lagi dalam mood Kongres Buku Kanak-Kanak Sedunia, yang di mana Malaysia menjadi negara pertama di rantau Asia yang menganjurkan program yang bertaraf antarabangsa itu. Bagi tepukan kepada MBBY yang merupakan penganjur utama dalam acara tersebut dan dapat sokongan daripada agensi-agensi dan pertubuhan-pertubuhan yang lain. Baiklah, saya Nur Azli bin Nurdin, tak ada orang nak perkenalkan. Tapi pengurusi dah perkenalkan saya tadi, terima kasih. Saya rasa macam balik kampung ataupun sirih pulang ke Gagang. Kerana saya, ini adalah alma mater saya di UNICEF dan sekarang pun masih lagi pelajar di peringkat sarjana di UNICEF. Dan kini saya berkhidmat sebagai pensyarah di Al-Bukhari International University daripada Kedah datang dan juga MBBY. So saya menjemput panel kita yang pertama. Kalau tengok kat situ, tak jauh gambarnya daripada orang asalnya. Okay. Datuk Ahmad Reza Ahmad Khairuddin. Saya menjemput yang bagi Datuk untuk mengambil tempat. Bagi tepukan kuat sikit Datuk bersama kita pada malam ni. Sini tu. Yang ni moderator. Okay, panel yang kedua, TS tu Technology Specialist. Dr. Latifah binti Abdul Latif, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pasca Siswaza, Fakulti Komunikasi, CD Visual dan Perkomputeran, Universiti Selangor. Selamat datang Dr. Latifah. Bagi tepukan sikit. Beliau baru discharge, baru sahaja keluar daripada ward semalam. Alhamdulillah, sihat bersama-sama kita pada hari ini. Dan yang terakhir, Puan Nur Aziana Abdul Rahman, pensyarah di Jabatan Seni Visual, Fakulti Komunikasi, Seni Visual dan Perkomputeran Universiti Selangor. Sinilah orangnya. Kan, tengok macam model berjalan. Okey,
Saya kira eloklah saya duduk sekali di situ ya. Saya duduk, saya berdiri penat pula kat sini. Tes. Setengah orang memilih untuk memegangnya, mencium baunya, membelik dari satu halaman ke halaman. Setengah orang memilih untuk menekan butang di hujung jari, melayari paparan skrin yang disisipkan dengan bunyi. Seawal usia, kita berkenalan dengan Pada Unicell yang menyediakan tempat dan yang di belakang kaca kita punya technical yang memastikan program kita berjalan dengan lancar. Daripada MBBY kita ada Haji Halimah ada di atas, Pak Pen dan mungkin ramai yang saya tak boleh nak sebut ramai sangat warga Unicell dan pelajar-pelajar daripada College Universiti Antarabangsa Mawib daripada program Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak yang bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dan menghadiri program kita pada malam pula pagi ni. Gementar. Okay, baiklah, tak kenal maka tak cinta orang kata. Saya akan memperkenalkan panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya yang berbahagia Datuk Ahmad Reza Mat Khairuddin. Dia berbangsa Melayu ya. Walaupun nampak macam bangsa lain. Beliau merupakan Presiden Majlis Buku Kanak-kanak dan Remaja ataupun International Board on Books for Young People untuk Malaysia punya untuk peringkat negara kita iaitu Malaysia. Beliau telah menjadi presiden sejak tahun 2012 sehingga hari ini. 10 tahun ya Datuk ya? 10 tahun ya? Dah boleh dah serah tu ke Valen? Okay. Kemudiannya beliau pernah menjadi Presiden IB, International Board on Books for Young People untuk 2 penggal daripada tahun 2010 hingga 2014. Dan beliau menjadi jawatan kuasa eksekutif IB daripada tahun 2006 dan baru saja mengumumkan persaraan beliau pada kongres yang lepas iaitu pada tahun 2022 dan menjadi IB ahli jawatan kuasa eksekutif dan beliau merupakan seorang pemain industri dalam industri perbukuan, pendidikan dan juga buku kanak-kanak. Beliau merupakan seorang penerbit buku dan juga bahan-bahan ilmiah. Dan sebelah kiri Datuk pula adalah Dr. Latifah binti Abdul Latif. Okay. Beliau kini adalah timbalan dekan di Fakulti Komunikasi, Seni Visual dan Perkomputeran. Beliau mendapat ijazah Doktor Falsafah dalam bidang komunikasi dan media. Beliau adalah orang yang bertanggungjawab yang mengelolakan pameran-pameran buku bertaraf dunia sempena Kongres Antarabangsa IB pada hari tempoh hari pada bulan September dan beliau telah membuat kajian terhadap EB Outstanding Book for Disability. Okay. Akan diterangkan sebentar lagi. Dan di hujung sana adalah Puan Aziana. Beliau merupakan pensyarah dalam bidang seni visual ya Puan. Beliau memperoleh ijazah sarjana dalam komunikasi visual dan new media ataupun bahasa Melayunya media baru. Dan beliau telah berkhidmat dalam bidang visual art ataupun seni visual selama 14 tahun. Walaupun nampak baru je macam lepas SPM. Kan? Tapi beliau dah berkecimpung dalam bidang ini selama 14 tahun. Baiklah, untuk format kita pada kali ini saya nak terangkan dahulu. Format kita ada 3 pusingan. Nanti pusingan 1 akan ada seorang bawa kad ting round 1. Okay? Dan round 2 dan juga round pusingan yang ketiga. So round pertama akan ada soalan daripada saya dan diminta semua panel untuk menjawab dalam 15 minit. Okey, kita harus masa tu 15 minit. Saya jaga masa habis saya tu rampas mic. Okey, sebab kita nak bagi laluan, lepas ni ada forum lagi. Kemudiannya round yang kedua pun soalan daripada saya, juga 15 minit dan round yang ketiga kita bagi peluang kepada para penonton
ataupun pengunjung hari ini untuk bertanyakan soalan kepada mana-mana panel sekiranya masa mencukupi. Okey. Dan apa di setiap panel akan ada soalan yang saya akan berikan. Dan soalan dia soalan bocor dah, kita dah bagi dah semalam kan untuk buat preparation. Okey. Kita hari ini bincang tentang kanak-kanak istimewa. Okey, dalam Malaysia kita juga mengiktiraf adanya golongan kanak-kanak istimewa dan juga golongan istimewa ini. Sehingga kan kita mempunyai satu akta khusus untuk melindungi hak golongan ini. Walaupun di Malaysia kita mengkategorikan ataupun kita menyebutkan golongan ini sebagai orang kurang upaya. Tetapi ada banyak terma yang telah digunakan. Contohnya pada tahun 2008 apabila akta orang kurang upaya ataupun akta OKU diperkenalkan, antara yang individu yang ingin menukarkan nama itu antaranya Tan Sri Zul kepada orang kelainan upaya. Tapi kita merujuk kepada yang tertinggi dalam perlembagaan kita, itu akta kita. Akta kita mengatakan orang kurang upaya dan kita masih menggunakan terma itu sehingga ke hari ini. Walaupun ada golongan yang mengatakan kelainan upaya, ada kelebihan upaya, dan tapi kita ambil satu sumber iaitu akta orang kurang upaya. Di antara negeri yang cukup prihatin dan cukup menjaga golongan ini adalah negeri Selangor, sehingga adanya program ANIS, Anak Istimewa Selangor, dan banyak inisiatif-inisiatif telah dijalankan untuk golongan-golongan seperti ini. Jadi MBBY sebagai satu badan yang cukup signifikan dalam mempromosikan literasi, dan saya yakin MBBY bukan saja fokus kepada golongan tipikal, tapi golongan marginal seperti ini. Golongan untuk kanak-kanak istimewa ini. Dan MBBY sudah bergerak cukup lama ya Datuk ya, daripada tahun 2002 kalau tak silap saya, dan sehingga kini, sehingga kan Malaysia menjadi antara negara yang cukup aktif dalam 80 negara di bawah IB ini. Jadi soalan saya yang pertama Datuk, kerana Datuk sudah cukup lama dalam gerakan literasi, gerakan membaca ni, apakah peranan IB, MBBY dan juga IB khususnya dalam mempromosikan ataupun menyuburkan bahan-bahan bacaan dan bahan-bahan sokongan untuk kanak-kanak istimewa ini? Kerana kita tahu di dunia ada 13% populasi dunia adalah tergolong dalam golongan istimewa ini. Silakan Datuk, 15 minit daripada sekarang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Saudara Adi. Terima kasih kepada pihak menganjur kerana menjemput saya untuk program hari ini. Tentang IBBY, MBBY, kanak-kanak dan sebagainya, itu audiens kita. Sebelum tu hakikatnya yang saya nak sampaikan kepada semua di antara kita yang berada di sini, kita semua pernah menjadi kanak-kanak. Ya. So apa yang kita imbau kembali zaman kanak-kanak kita cuba ingatkan. Apa kita baca atau apakah cerita yang kita ingat sampai hari ini, dengan siapa kita membaca, siapa menceritakan kepada kita dan sebagainya. Ini dalam pembinaan empati ya. Empati. Kadang-kadang apabila kita dah meningkat dewasa, kita menganggapkan buku itu sebagai satu alat untuk menjamin masa depan. Dalam konteks pendidikan ini, books untuk exam. Tadi untuk exam, kadang-kadang dah masuk universiti, langsung tak baca benda lain. Baca nota, baca buku teks. Tapi ambil khusus pendidikan awal kanak-kanak. Ya. Bila kita tanya apakah tajuk buku kanak-kanak yang baru dibaca, zero. Kan? Tapi hakikatnya sebagai seorang yang berminat dalam bidang ni, mungkin ada yang minat, ada yang tak minat, tapi you dah ambil khusus tu, kita nak mahirkan diri, bukan sahaja untuk menjawab soalan examination oleh pensyarah-pensyarah yang tersohor yang akan menyebab soalan untuk kamu,
Kan? Tetapi kita nak menjiwai, nak memahami, mendalami to drive the passion. Ya, sebab tu kita nak ambil tu supaya hasil daripada pembelajaran tu kita boleh manfaatkan melalui aplikasi ilmu kita kepada audience. That is the purpose of belajar lah pada saya. Jadi dalam konteks ni, apabila kita bercakap tentang buku, kita bercakap tentang kanak-kanak, prinsip yang saya pegang ialah setiap kanak-kanak itu berhak untuk mendapat bahan bacaan yang berkualiti. Setiap kanak-kanak sama ada dia normal atau dia special, berhak untuk akses kepada buku dan bahan bacaan. Dan dalam cara yang bagaimana? Sama ada kita bacakan kepada dia, ada orang bacakan kepada kanak-kanak itu, macam di rumah, ibu dan ayah ada bedtime storytelling session atau membaca kepada kanak-kanak, ataupun dia membaca sendiri. Hakikat dia ialah kanak-kanak tu special atau tidak, kurang upaya atau kelainan upaya. Daripada kita tak buang masa debate polemik nak ikut terma dia, OKU ke, kurang upaya ke, kelainan upaya, substance dia ialah adakah dia dapat membaca. Kanak-kanak yang kelainan upaya ni, dia sendiri ada hak untuk membaca dengan sendiri. Adakah dia tidak boleh membaca? Adakah kita nak nafikan bahawa dia mempunyai keupayaan untuk membaca dalam cara dia tersendiri? Kalau kita accept Braille, maka kita tahu orang buta tu membaca kan? Ya. Tapi bukan orang buta saja. Kelainan upaya yang lain, ya, kalau kurang pendengaran ke ataupun disleksia ke dan sebagainya. So mereka semua ada hak. So, dalam konteks ini balik kepada soalan moderatornya, apakah peranan MBBY, IBBY di dalam perkara-perkara ini? Jadi generally lah, apabila kita definasikan audience kita tu, children and young adults and children children and young adults tu, kita first of all kita kena accept lah. Ini golongan umur kosong sehingga umur 17 ini, dia adalah golongan yang kita target dan mereka ini multi skill, semuanya boleh. Walaupun dia ada kelainan, dia boleh. Kalau dia cacat penglihatan, dia masih jatuh di dalam tarifan children and young adults. Maka kita kena sediakan bahan untuk mereka. Jadi dalam IBBY dan MBBY ni, kita sentiasa menjalankan aktiviti mengikut pengalaman yang kita ada yang address all these needs. At the same time, kita juga membuat kajian bersama pakar-pakar yang lain daripada universiti ataupun badan-badan antarabangsa yang lain untuk mengkaji keperluan anak-anak sejagat di dalam pelbagai kedudukannya, sifatnya dan sebagainya, supaya mereka dapat menikmati nikmat tu mendapatkan buku dan membaca. So kalau kita kata okay, you special, you hyper, you tak boleh duduk diam, you dengar aja kita baca. Boleh ke seorang anak yang hyper tu dia nak duduk 15 minit nak mendengar? Susah kan? Mungkin kita nak membaca kepada dia, kita mengekor dia satu kampus ni. Kan? Sambil tu dia mendengar tapi dalam hati kita, ish budak ni tak mendengar ni, piat dengar. Tak boleh kan? Ataupun kanak-kanak yang cacat penglihatan. Macam mana dia nak membaca? Adakah cukup bahan yang ada? Kan? Kalau di Malaysia ni, Braille ni buku teks, buku universiti, semua kanak-kanak ni nak dijadikan budak pandai, masuk universiti, jadi profesor dan sebagainya. Tetapi adakah dia tidak mahu atau tidak ada minat untuk membaca cerita lain? Adakah cukup bahan-bahan dalam Braille untuk membolehkan kanak-kanak yang cacat penglihatan membaca cerita Frozen umpamanya, cerita kanak-kanak yang lain, cerita Awan Kenit dan sebagainya? Ada tak? Sebab tak ada siapa yang champion perkara ni, maka tak adalah. Kurang sangat. Kan? Tapi hakikatnya maka kita yang normal ni sentiasa menafikan hak mereka. Seharusnya buku-buku disediakan untuk semua kategori kanak-kanak.
Kita kena ada buku cerita, kita kena ada buku akademik, kita kena ada majalah yang membolehkan anak-anak kurang upaya ni membaca. Dan membaca dengan cara mana yang saya kata tadi, dia membaca sendiri pun boleh. Ya. Dia orang baca pada dia pun boleh. Jadi IBBY dah sejak ditubuhkan tahun 1957, dah 60 tahun lebih, ya. Sentiasa bergerak ke arah ini. Kesedarannya berlaku apabila Perang Dunia Kedua, dilihat kanak-kanak yang menjadi mangsa peperangan, sama ada ibu bapa telah terbunuh atau hilang terpisah keluarganya, dia dalam satu keadaan yang kehilangan, mental trauma because of war. Jadi Yala Lepman iaitu pengasas IBBY semasa itu bekerja dengan Hitler. Ya, telah berjaya. Kalau kita kata Hitler tu kejam, dia bunuh orang apa semua kan. Ini the soft side of Hitler. Dia convince Hitler bahawa anak-anak ini perlu diberikan buku atau diberikan cerita untuk menghiburkan mereka, untuk menjauhi mereka daripada kemurungan akibat peperangan. Maka Hitler membenarkan dan mengizinkan. Itulah bermulanya proses atau program-program membaca pada kanak-kanak yang terkesan daripada peperangan dunia kedua. Dan lepas tu dia bergeraklah. Ya. Dia bermula di Munich dan akhirnya selepas habis perang, maka bertapak dan melalui IBBY di Basel, Switzerland. Itu sejarah dia. Kemudian di Malaysia pula, kita menjadi ahli kepada IBBY, bernaung di bawah badan antarabangsa ni. Kenapa kita nak bernaung? Kita boleh buat persatuan yang duduk di Malaysia aja, kan? Maaf cakaplah, saya tak nak kata syok sendiri. Kita boleh buatlah persatuan syok sendiri ni. Duduk sendiri bercakap, ya, tapi kita tak ada affiliation, kita tak ada networking. So IBBY dengan MBBY. MBBY ada networking dengan IBBY kerana IBBY ada 80 buah negara. 79 negara lain yang aktif dalam bidang ni juga, yang mana kita boleh belajar, kita boleh mengajar, bertukar pendapat, pengalaman dan juga leverage on the networking of IBBY. Di dalam bidang ini, pengkhususan kepada sastra pembacaan kanak-kanak dan remaja. Ya, dan dalam tu adalah kategorinya, buku untuk kanak-kanak biasa, buku untuk kanak-kanak yang terkesan di peperangan, ada aktiviti biblioterapi, membaca untuk kanak-kanak yang terkesan daripada krisis sebagainya. Kalau saudara-saudari melihat kepada website IBBY, www.ibby.org. Ini buku teks ilmu percuma untuk anda semua. Kalau kita belajar, kita jangan terkongkong dengan kurikulum dan buku teks yang diberikan oleh pensyarah atau kurikulum itu sahaja. Buka minda kita travel dan tengok website yang sebenarnya yang mana banyak memberi ilmu, maklumat untuk kita dapati, untuk kita in the simplest way pada saya untuk menjawab soalan dengan lebih berkesan lah for your exam purpose. Tetapi ilmu ini boleh dibawa sampai bila-bila sebab is free of charge. Dan lepas tu kalau you minat boleh join, jadi ahli. Dan you hidupkan your passion tu. That's where we are. Ni ada website dia, ada macam-macam tu. Ya, you tengok ilustrasi logo IBBY ni kan. Nak kata kucing, tak sure pula kucing rupa macam ni, anjing kan. Tapi dalam pandangan kanak-kanak, inilah yang paling menarik. Sebab dia open to interpretation. Ada kanak-kanak kata ini kucing, ada kanak-kanak ini anjing, ada kanak-kanak ini kata orang boncet. Kan? But that's fun for them. Because there's no right or wrong for children. Ya. Tapi kalau kita pergi sekolah, kita kata ini orang, pangkah. Cikgu kata awak bodoh. Kan? Tapi pada kanak-kanak there's no right or wrong. So harusnya kita yang mendengar jawapan daripada kanak-kanak itu, kita mengkaji. Kenapa awak kata ini orang? Apa yang awak lihat? Dia kata, oh saya suka warna merah tu. Saya suka kotak-kotak tu. Tapi dia ada ekor. Dia kata. Kan? That is stimulating the thinking and the mind. That's developing, that's nurturing. Developing young minds. So this is where susah saya nak cakap sama ada IBBY ini dia fokus kepada sastra sahaja. Tidak. Dia ada dia punya art, dia ada dia punya science, dia ada dia punya philosophy. So pada saya yang bukan background sastra, background saya investment and finance. Jangan tanya soalan lah kenapa saya sampai ke sini.
kan, sebab panjang ceritanya. But saya mendapati kerja-kerja dalam NGO seperti ini very stimulating to my mind. Sebab saya mengkaji dengan lebih dalam, saya faham kanak-kanak, saya faham orang, it helps me lah in many ways. Sebelum mic dirampas, saya nak pergi balik pada saudara Adi. So terima kasih Datuk menerangkan tentang EB dan juga MBBY kerana selayaknya kita membawa Datuk untuk membicarakan tentang gerakan ini kerana Datuk sudah berkecimpung agak cukup lama bukan sahaja di Malaysia tapi beliau pernah menjadi presiden untuk EB selama 2 penggal dan satu pencapaian yang cukup baik bagi negara yang kecil seperti kita ini dalam 80 negara di dunia dan kita pernah menjadi tuan rumah untuk program-program berprestij yang dianjurkan oleh EB. Antaranya adalah 38 EB International Congress yang cukup signifikan yang kita menghimpunkan 400 peserta daripada seluruh dunia, pakar-pakar mengenai buku, kanak-kanak, ilustrator, penulis, pemain industri dan juga kita mempunyai akses untuk mempamerkan buku-buku yang mungkin tadi Datuk tak sebut tentang EB Outstanding Books for Disability. Dan kita ada koleksi buku untuk kanak-kanak istimewa ini untuk dipamer dan kita mempamerkan bahan-bahan itu daripada bulan September lepas. Dan antara orang yang bertanggungjawab menjaga buku itu sampaikan dia tak tidurlah dengan buku tu. Itu je yang dia belum buat. Kerana buku itu sungguh berharga. Didatangkan daripada Kanada kerana buku itu disimpan di Library Toronto. Tahu Toronto kat mana? Dia dekat-dekat sebelah dengan Ijuk Bestari Jaya tu. Jadi Library Toronto menyimpan khazanah buku-buku yang bertaraf global, bertaraf antarabangsa untuk golongan kanak-kanak istimewa dan EB memberikan penghargaan kepada penggiat dalam buku ini. Jadi untuk membicarakan tentang buku-buku tentang kanak-kanak istimewa, apa kriterianya? Sama ke dengan buku-buku yang biasa? Kan? Buka daripada, mungkinlah kan kita tak tahu buku golongan istimewa ni kena buka lempar macam gitu ke atau macam mana ke kan tiba-tiba terus berat macam gitu kan. Jadi apa kriterianya? Sebab Dr. Latifah bekerja tentang buku kanak-kanak ni daripada awal penganjuran pameran untuk kanak-kanak, buku-buku kanak-kanak untuk kanak-kanak istimewa ini. Jadi apa kriterianya doktor untuk buku untuk kanak-kanak golongan istimewa ini? Silakan Dr. Latifah. Sasul Datuk Latifah pula. Dr. Latifah. Amin. Silakan doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih pada moderator Cik Nur Azli. Terima kasih kepada semua yang hadir. Yang depan ni saya tahu dia merupakan bidang pendidikan awal kanak-kanak dan seharusnya memang tepatlah kiranya anda hadir kepada forum ini untuk mengetahui sedikit tentang perkembangan buku kanak-kanak. Tapi pada pagi ini saya akan menyentuh pasal buku kanak-kanak untuk for disability people lah. Sebelum saya bermula, saya ingin bercerita sedikit. Sebenarnya saya bertanggungjawab, terima kasih kepada MBBY kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk sebenarnya menjaga dan memastikan pameran untuk buku dan juga pameran untuk illustration ataupun artworks yang datang daripada pelbagai negara untuk dipamerkan secara fizikal yang telah berlangsung pada September yang lalu di Putrajaya dan juga secara virtual. So kalau kita nak tengok secara virtual artworks yang illustrator yang telah ada dipamerkan pada September yang lalu masih boleh akses di laman sesawang EB Congress. Nanti saya akan share dia punya URL. Dekat situ kita ada virtual exhibition and then physical exhibition yang telah berlaku lepas. So untuk menjawab persoalan Cik Adi, sebab kita ada pamerkan pelbagai jenis buku. Tapi sebab topik hari ini special sikit, dia menjurus kepada disability. So saya akan sentuh kepada disability punya ciri-ciri
Sebelum tu saya nak minta kakak yang cantik tu buka saya punya slide. Oh, sudah. Okay. So ini adalah cover book untuk katalog EB Congress 2021. Saya ada buku dia tapi dalam tu dan saya tunjukkan secara soft copy PDF file. Okay. Okay. Keistimewaan koleksi buku EB 2021 kalau anda dapat lihat di hadapan skrin ini. Okay. Apa yang istimewanya kerana dia cover lebih daripada 40 bahasa. Okay. Apabila kita pergi dekat pameran tersebut, masa saya jaga dalam bahagian tu, saya mendapati pelbagai bahasa yang kita tahu selama ni, bahasa Melayu, bahasa Inggeris and then some of the foreign language kan. Tapi bila kita pergi situ, too many languages, banyak bahasa. Dan not only text, dia ada graphics and then dia ada all the elements yang buatkan kita sendiri, not only for children lah, budak kecil. Kita ni, walaupun saya bukan tua sangat, masih remaja. Okay, remaja purba, okay. Maksudnya saya pun begitu berminat sebab selama ni kalau awak baca buku kan, saya tahu remaja sekarang you baca novel, betul? Okay, apa kriteria pertama sebelum you beli novel tu? Apa first kriteria? Apa dia? Cover page kan, sebab kadang buku tu dah dibersampul kan, dah bersalut plastik, so you boleh nampak cover. Dan cover tu sendiri pun you dah tengok, dan you baca belakang, mungkin dia ada dia punya synopsis. And then you tengok gaya cerita dia. And then you tengok harga, okay dalam bajet contoh. Tak cukup bajet, balik dulu kumpul-kumpul duit beli. And then tapi you ni hasrat nak beli, betul? So you nampak cover dia, which is ada grafik dekat situ. Dan ada elemen yang you tertarik dekat situ. So dalam buku koleksi EB ni juga, kalau you tengok, dia ada form, sebab kita sentuh pasal disability, of course dia ada format yang khas. Seperti braille, maksudnya kalau orang yang punya kelainan upaya yang tidak penglihatan tak berapa, so dia akan boleh gunakan braille. And then kita ada bahasa isyarat, which is yang tak boleh, kita tahu kelainan upaya kita dapat berbagai ciri-ciri istimewa kan. And then kita ada sentuhan dan tekstil. Maksudnya bila kita buka buku tu, it's not only the text, graphics. Kita ada, kalau macam kita tengok buku kanak-kanak, buku adik-adik kita, buku anak-anak, kita buka, dia ada some 3D ataupun some grafik, dia buka dia pop up kan. So maksudnya dia ada sentuhan. And then ada juga, saya tunjukkanlah beberapa contoh nanti. Bila kita buka, dia ada teks dia, contohlah dia bercerita pasal gajah contoh. So dia ada teks dia kulit gajah tu. So kanak-kanak, saya tak langsung bila buka buku tu, dia tahu, oh ini tekstur kulit. So dia akan rasa. And then ni dia punya bahagian lain, kaki ke dan nampak direct. So maksudnya, instead of text, because kita tahu bila bergambar, graphics, you pernah dengar kan, a picture thousands of words kan. Kita tahu gambar dan kita boleh faham banyak. Itu elemen komunikasi yang kita rasanya belum cukup 15 minit kan? Okay, belum. Maksudnya bila kita tengok gambar tu, kita boleh interpret macam-macam. Okay, banyak sangat kita boleh interpret daripada situ. And then selain itu, buku fiction juga menggunakan kanak-kanak dan remaja kurang upaya sebagai watak dalam cerita. Kenapa kita kena, sebenarnya dia macam pengalaman. Kalau kita baca buku, ada orang pengalaman daripada diri sendiri, dia menulis kan. And then ada juga dia tak nak jadikan pengalaman dia, dia buat research tentang seseorang yang punya kelainan upaya, dia nak terjemahkan dalam buku. So dia ada buat sikit writing research dan dia akan interview dan dia come out dengan penceritaan tentang seseorang. So maksudnya mungkinlah kanak-kanak yang akan baca ni dia dapat menjiwai sebab mungkin dia pun tergolong dalam golongan itu dan secara tak langsung dia rasa tak terpinggir sebab ada juga buku yang bercerita tentang mereka. So secara tak langsung mereka mungkin sebelum ni mungkin bila kita sentuh pasal kelainan upaya mungkin mereka akan rasa rendah diri ataupun sebagainya. So ini kan jadikan juga sebagai satu motivasi kepada mereka. Okey, seterusnya buku untuk remaja yang mengalami kelewatan perkembangan, ketidakupayaan bahasa dan kesukaran membaca. Apa yang saya sentuh tadi, tak semestinya kita membaca menggunakan teks. Betul? Kita kadang tengok teks, macam jugalah awak pergi lecture kan.
Okay, saya kira aura lecturer dah masuk. Okay, awak pergi kelas, PowerPoint lecturer akan present. Too many text. Okay, what happened to you? Apa terjadi? Apa dia? Oh, macam ni. Okay, dengar pensyarah-pensyarah daripada Mawib. Ini dia punya student honest punya jawapan. So jangan banyak teks, nanti sudah ngantuk dan bosan. Okay, itu sebenarnya hakikat yang sebenar lah. Not only you lecturer lah, kadang student you present. You nak masukkan semua benda dalam tu bentuk teks. So what happen to the audience, dia akan tak fokus. Dia akan fokus a few second je dan dia tertidur. Okay, so maksudnya untuk yang kurang atau kelewatan membaca, maybe text is not right for them. Mungkin dari segi grafik, gambaran. That's why kita ada blend dengan teks dan juga grafik. Dan ada tekstil dan juga ada elemen-elemen lain. Supaya dia tak cepat boring. Sebab kanak-kanak sekarang walaupun bukan kelainan upaya, you baca bagi buku, sekejap je dah baca, sekejap je dah leave it kan. So maksudnya untuk tambahkan dia orang punya attract kat buku tu, dia banyakkan elemen-elemen ni. So to all yang ambil pendidikan awal kanak-kanak, mungkin bila you, of course you akan menjadi seseorang yang akan dekat dengan kanak-kanak, betul? So you akan jadikan benda ni pilihan buku macam mana untuk you baca kepada kanak-kanak. Cara bercerita dengan kanak-kanak juga penting. You kalau bercerita jangan macam you dengar lecture atau kawan you bercerita lah, monoton je. Maksudnya komunikasi tu secara mendata. Macam hari ni saya makan nasi, macam itulah. So kalau you kata, hari ni saya makan nasi. So lain intonasi dia. So the way you cerita dengan kanak-kanak pun is very important because kita nak attract young kids. Sebab kids kan moving 24, kiranya tak duduk dekat satu tempat dengan masa yang lama kan. So cara penceritaan, buku yang sesuai dan intonasi juga amat penting lah untuk dalam you punya pembelajaran. Ini yang telah ditawarkan oleh koleksi EB lah untuk disability. So not only disability yang akan boleh baca, untuk kita yang normal ataupun yang seperti biasa juga boleh melihat cara pendekatan ini. Bukan maksudnya buku ni untuk disability people dia baca, no. Kalau you offer dekat kanak-kanak biasa, dia lagi interaktif, lagi attract kepada you punya buku. Okay? Okay, dan seterusnya, okay, kelebihan koleksi buku-buku EB juga. Okay, tadi keistimewaan. Okay, keistimewaan dan ini kelebihan dia sebab buku-buku ni lah buku yang terpilih lah untuk 2021. Pertama, dia mempunyai pengalaman hands-on di perpustakaan. Maksudnya kita boleh pergi, kita boleh baca dan kita boleh rasa dia punya tekstur buku. Okay, not only virtual. Kadang kita baca virtual macam you baca e-book. Kadang feeling tu tak sampai, betul? You kena pegang, you kena rasa dan you kena baca. Okay. Yang kedua, peluang penyelidikan dalam pembangunan evolusi kanak-kanak. Okay, this is good for especially those researcher ataupun pelajar-pelajar yang ingin mengambil bidang ini dan ingin mengetahui lebih lanjut. So you boleh tengok, you boleh buat research tentang buku tu. Kenapa buku tu menarik? Mesti ada elemen-elemen dia. Of course you pun akan ada project juga kan dalam final year untuk you punya study, betul? Okay, so this is the best way lah you nak tengok koleksi buku. And then contoh inspirasi reka bentuk dan pembinaan buku. Bak kata tadi yang bagi Datuk, buku tu dia ada reka bentuk sendiri, okay? Dan dia ada pelbagai watak dalam tu, daripada scientist, not only sastra lah, ada scientist, daripada all those people yang very educated scholars yang menghasilkan buku. In fact pada kongres yang hari tu saya pergi, and very surprising because all those yang come daripada overseas tu, all the not only yang illustrator, yang semua ada PhD dan semua yang ada really fokus dekat bidang masing-masing. So maksudnya bukan buku ni untuk maksudnya penulis buku biasa. Maksudnya kita boleh ambil sebagai kita punya tajuk untuk PhD atau masters untuk punya bidang kajian yang lebih menarik lah. Okey, seterusnya buku-buku terbaik dalam bidang untuk illustrator untuk belajar. Okey, siapa yang minat untuk mereka bentuk buku, okey, seperti Puan Aziz nanti, dia boleh jadikan sebagai rujukan. So bila kita nak buat buku baru, oh I tengok buku hari tu. So very interesting cara
jalan cerita dia and then reka bentuk depan, macam mana muka surat dia, sama ada ring bind ke ataupun apa, ataupun sebaliknya, dia akan tengok reka bentuk. So itu koleksi yang istimewa daripada EB 2021. Okey, seterusnya belum habis masa ya? Oh 3 minit. Okey, kita ada 3 kategori untuk buku EB 2021. Okey, dia terbagi pada 3 kategori. Pertama, format khusus. So maksudnya dalam buku-buku tu dia akan berpisah kepada 3 kategori. Pertama, kategori khusus iaitu maksudnya dia ada kelainan upaya, contohlah yang kurang penglihatan, dia ada bentuk braille, bahasa isyarat ataupun sistem berkomunikasi lisan dan bentuk lain. Maksudnya secara verbal atau visual, nampak gambar dia boleh interpret sendiri. Tu kategori yang pertama. Kategori kedua, akses sejagat, yang mana dia boleh diterima oleh semua orang. Not only yang ada mempunyai kelainan upaya yang secara direct ataupun secara spesifik, tapi semua orang boleh baca. Sebab kadang-kadang kita ada kelainan upaya ni tapi kita minat kepada buku lain. So format itu ada juga. Okey, yang ketiga, gambaran ketidakkeupayaan. Maksudnya satu kategori lagi mungkin dia buat penceritaan tentang pengalaman ataupun pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain tentang ketidakupayaan. Mungkin dia cerita dari segi ada yang dyslexia semua tu, dia ceritakan cara-cara dia punya ciri-ciri ataupun yang mempunyai cacat penglihatan. So dia gambarkan dalam bentuk penceritaan. Okay, so ada 3 kategori. Okay, I think ada next slide. Okay, so saya just kongsilah untuk trend yang akan datang untuk buku EB 2021. Okay, dia ada 4 trend. Yang pertama untuk student-student bolehlah tengok research kat sini untuk trend yang akan datang lah untuk buku kanak-kanak. Yang pertama, dia akan menjadikan lebih banyak grafik. Okay, lebih banyak grafik compare dengan banyak teks. So saya kata dia grafik penceritaan lagi, banyak interpretation kan. Okay, yang kedua, komunikasi. Sebab kita tahu komunikasi ada 2. Komunikasi verbal dan non-verbal. So ataupun kita kata sebagai visual com kan. Visual com kita nampak gambar, kita boleh interpret. So banyak elemen komunikasi dalam buku tersebut. Dan yang ketiga, perwakilan, yang ini representation. Macam saya kata tadi lah, mungkin dia represent somebody yang ada kelainan upaya atau menjadikan pengalaman sendiri sebagai dia punya penceritaan. Okay, yang last kali, akses tambahan. Maksudnya mungkin secara kita baca secara teks, kemungkinan buku tu akan ada bentuk MP4, ada audio sekali, tekan keluar suara. Why not kan? So maksudnya kita ada bentuk soft copy juga. So ini adalah trend yang akan datang lah. So why not you just go and look at this trend, maybe for your future research. So I think that's all. Terima kasih. Terima kasih Dr. Latifah, dia telah bagi satu problem statement ya untuk researcher seterusnya atau pernyataan masalah yang boleh digunakan oleh kajian lanjutan berkenaan dengan pembugaran buku kanak-kanak istimewa. Dan saya tertarik tadi apabila Puan Dr. Latifah berbicara mengenai kepentingan grafik sebagai salah satu elemen penting dalam buku kanak-kanak. Ya, dalam bidang buku kanak-kanak, kesusasteraan kanak-kanak, elemen grafik memainkan sangat-sangat penting, iaitu tanggungjawabnya. Kita ada buku kanak-kanak yang wordless book contohnya, memang tidak ada perkataan, yang 100%, 100%-nya adalah grafik ataupun kita panggil sebagai ilustrasi. Okay, ilustrasi yang diketahui sebagai silence book pada ketika ini. Dan ada juga picture book yang hanya 20% teks dan 80% adalah gambar. Tapi dalam buku kanak-kanak kita panggil sebagai ilustrasi lah. So untuk buku buku kanak-kanak istimewa ini penting, mungkin sama pentingnya juga grafik, ilustrasi itu dalam menyampaikan satu-satu cerita itu dalam menerusi buku. Dan saya kira perkara ini perlu diulas oleh orang yang cukup lama lah dalam bidang ilustrasi ini. Jadi soalan saya yang ketiga kepada Puan Aziana kita. Bentuk ilustrasi kita tahu ada macam-macam kan. Sebagai contohnya almarhum Pak Yusof Gajah.
yang cukup terkenal dengan tekniknya Naif Art kan. Tapi kita nak tahu bentuk ilustrasi yang macam mana yang sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan kandungan cerita dalam buku kanak-kanak istimewa. Silakan Puan Zainah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Dan juga terima kasih kepada panel moderator. Saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada penganjur yang sudi menjemput saya untuk berbicara tentang buku disability ni. Saya amat tertarik dan terharu dengan tajuk yang dikupas kerana sepanjang saya sebagai seorang pensyarah dan juga sebagai seorang pereka dalam reka bentuk grafik, malah juga dalam bidang ilustrasi. Dan pada ketika ini dan semester ini juga saya diberi tanggungjawab untuk mengajar dan juga mendidik pelajar-pelajar di bidang seni visual dalam dalam kursus ilustrasi digital. Baik, saya dari perspektif apa yang saya nak kupas pada hari ini adalah dari perspektif saya sebagai seorang pereka yang mana sebagai seorang ilustrator juga ataupun pengilustrasi. Kadang-kadang kita lihat perkara ni mudah. Bila kita dapat melihat buku, kita dapat melihat sentuhan ilustrasi yang unik, ilustrasi yang unik. Namun demikian, untuk menyentuh tentang buku ilustrasi ni, perkara yang pertama yang perlu kita tahu, selain daripada tekniknya, kita kena tahu bagaimana kaedah untuk membangunkan ilustrasi ni. So kalau kita tengok tajuk pada hari ini, lebih menjurus kepada bahan bacaan dan sokongan. Jadi, apakah yang dikaitkan dengan bacaan dan juga sokongan? Apakah itu bahan bacaan dan sokongan ini sebenarnya? Tujuan utama bahan bacaan dan sokongan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk memberi pendidikan dan juga memberi ilmu kepada kanak-kanak, terutama juga kanak-kanak istimewa terhadap satu-satu konsep yang ingin mereka kuasai. Yang pertama mungkin dari aspek pembacaan. Yang kedua dari aspek pembelajaran seperti mengira. Mengira, kemudian ada dari aspek meneroka. Itu di antara tujuan bahan bacaan dan sokongan itu diberikan kepada kanak-kanak istimewa dan juga kita golongan biasa. Jadi menyentuh tentang teknik, menyentuh tentang rupa bentuk ilustrasi, saya dapat huraikan kepada dua perkara di sini, iaitu dari aspek bentuk ilustrasi buku storybook, buku cerita dan juga buku silent book ataupun kita sebut sebagai quiet book ataupun di Malaysia banyak menggunakan istilah busy book. Dan kedua-duanya ini berbeza. Jadi apabila fungsinya berbeza sudah pasti tekniknya juga berbeza. Penghasilan teknik ilustrasi juga berbeza. Buku cerita lebih menjurus kepada ilustrasi yang kita bila kita membaca kita cuba nak fahamkan. Visual tersebut dia akan support teks tersebut. Namun buku yang dikategorikan sebagai silent book ataupun quiet book ataupun busy book lebih kepada buku berbentuk aktiviti yang menyentuh tentang motor sensori kanak-kanak. Jadi sebenarnya buku ilustrasi, bentuk ilustrasi bagi buku quiet book ataupun silent book ini lebih sesuai kepada kanak-kanak istimewa. Baik. Sebelum tu, boleh kiranya kita lihat beberapa contoh ilustrasi di sini. Ini saya nak kupas sedikit tentang bentuk-bentuk ilustrasi dalam storybook. Sebelum kita pergi ke dalam bentuk silent book nanti. So sebenarnya ada banyak teknik bentuk-bentuk ilustrasi dalam bidang grafik, terutama dalam bidang saya sendiri digital illustration, kita ada teknik stencil. Kita ada teknik stencil. Ini di antara contoh-contohnya gambar yang adik-adik ataupun anak-anak sekalian boleh lihat bagaimana teknik-teknik ini sebenarnya memberi satu keunikan untuk menarik perhatian kanak-kanak istimewa dan juga golongan-golongan biasa untuk
membaca dan meneroka cerita yang ada di dalam buku tersebut. Dan seterusnya, bentuk-bentuk ilustrasi yang mungkin boleh terdapat dalam storybook dan juga buku silent book dalam bentuk hitam putih. Kadang-kadang kita lihat hitam putih ini suatu benda yang biasa, yang tidak menarik, tetapi ianya mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri. Okey, mungkin kita boleh lihat juga seterusnya bentuk-bentuk ilustrasi dalam penerbitan storybook kanak-kanak. Okey, ini yang sangat disukai oleh kanak-kanak. Okey, sangat disukai oleh kanak-kanak apabila ilustrasinya berbentuk fantasi. Bentuk ilustrasinya dalam bentuk fantasi. Maknanya konten ceritanya, isi kandungan ceritanya adalah dalam bentuk fantasi. Okey. Dan seterusnya, bentuk-bentuk ilustrasi. Kadang-kadang kita melihat juga ada konten atau bentuk ilustrasi, di dalam buku kanak-kanak, storybook dan ataupun buku lebih sesuai buku storybook lah. Dalam bentuk lakaran yang bersahaja. Lakaran yang bersahaja ataupun lakaran hitam putih. Itu adalah salah satu teknik. Kita tidak menafikan teknik itu tidak boleh ataupun tidak sesuai, kerana bentuk-bentuk ilustrasi ini adalah satu benda yang estetika, mempunyai nilai estetika dan juga mempunyai bentuknya yang unik. Okey, ini di antara juga bentuk-bentuk ilustrasi dalam penerbitan storybook kanak-kanak ataupun boleh juga digunakan dalam disability. Kita suka melihat kadang-kadang ilustrasi yang kita panggil yang jelas. Itu yang kita suka sebenarnya. Realistik. Orang Malaysia kalau kita sebut ilustrasi, kita suka yang mana satu? Selalunya kita lebih suka kepada yang realistik. Realism. Realism maknanya yang realism tu kita lagi suka. Sebab nampak perfect. Bila sebut realistik, perfect, sempurna, hidung kena mancung, rambut kena ikat, contoh. Kan? So di antara bentuk-bentuk ilustrasi yang boleh kita gunakan abstrak. Ini sesuai untuk kanak-kanak. Kanak-kanak. Sesuai sangat untuk kanak-kanak. Kerana bentuk itu dalam bentuk abstrak tapi dia lebih kreatif. Dan yang seterusnya mungkin kita boleh lihat bentuk geometrik. Bentuk geometrik. Di antara bentuk-bentuk ilustrasi dalam penerbitan storybook kanak-kanak dan juga boleh digunakan dalam buku silent book juga nanti kita boleh lihat geometrik. Geometrik. So dekat sini ada juga di antara bentuk-bentuk ilustrasi yang kita boleh gunakan dalam kita punya boleh dapati dalam buku cerita kanak-kanak ini adalah dalam bentuk vintage. Vintage. Vintage ni nampak old, nampak old, dan bila kita tengok topik-topik ilustrasi yang sebegini, kita tahu konten dan topik cerita dalamnya sedikit berat. Sedikit berat. Dia ada melankoliknya dan sebagainya. Ini reka bentuk ilustrasi dalam bentuk stylisasi. Ataupun kita sebut sebagai exaggeration. Maknanya bentuk ilustrasi yang diberi sedikit penerangan berlebih-lebihan. Terhadap objek ataupun gambar ataupun picture yang kita lukis. Tujuannya adalah untuk membangkitkan keseronokan dan juga keunikan kepada kanak-kanak. Kenapa? Kanak-kanak ni dia suka sesuatu yang unik. Unik. So kita nak bagi minda dia terbuka. Terbuka. Di situ dia akan dapat melihat creativity. Creativity. Next. Ini saya rasa saya kira semua orang tahu di antara contoh-contoh bentuk ilustrasi seperti yang Cik Azli beritahu tadi adalah bentuk naif. Naif. Sangat naif. Kadang kita rasa macam apalah lukisan macam ni. Tidak tidak. Sedangkan saya sendiri ada anak kecil, bila dia melukis, saya nak tampal semua gambar-gambar lukisan tu. Kenapa? Saya bagi tahu. Kita sebagai orang dewasa sekalipun tidak mampu nak buat naif work ni. Tak mampu Hanya istimewanya pada kanak-kanak. Dan tidak boleh dibuat oleh orang lain. Atau malahan kita, hatta kita yang belajar ni pun. Dalam bidang saya pernah teringat salah kata-kata daripada seorang profesor saya.
apa sukanya sebagai seorang pereka ini ataupun pelukis ini apabila ianya hendak menghasilkan satu hasil karya yang buruk. Hodoh. Faham tak? Hodoh yang buruk. Bila orang dah biasa berkarya membuat ilustrasi ni, macam mana pun dia akan hasilkan satu ilustrasi yang cantik. Apabila dia nak menghasilkan satu lukisan yang tidak menarik, tak jadi. Tetap tak jadi. Itu adalah satu benda yang sukar bagi seorang pereka. Okey. Ini ada lagi contoh bentuk-bentuk ilustrasi dalam penerbitan storybook iaitu bentuk collage. Nampak tak kreativiti dalam menghasilkan bentuk-bentuk ilustrasi itu sendiri dapat menarik perhatian kanak-kanak sama ada golongan biasa ataupun disable. Ini di antara contohnya iaitu collage, gambar biasa dan juga lukisan. Ya. Dan seterusnya mungkin boleh kita lihat lagi bentuk-bentuk ilustrasi dalam penerbitan. Boleh kita gunakan fotografi. Fotografi. Gabungan fotografi dan juga manual, lukisan manual pun boleh. Dan seterusnya, ini yang kita suka. Kita rasa ada wow factor apabila kita dapat menghasilkan bentuk ilustrasi dalam buku cerita realistik. Realistik. Tapi tidak semua mampu untuk menghasilkan ilustrasi berbentuk realistik. Dan seterusnya, bentuk-bentuk ilustrasi dalam penerbitan bold dan bright. Bold dan bright. Ini di antara contoh-contoh ilustrasi, bentuk ilustrasi menggunakan warna-warna yang terang. Itu juga merupakan salah satu teknik. Jadi bila kita lihat pengilustrasi ni, kita tak letak nama pun, kita tak tengok nama dia pun, kita boleh kenal ini adalah pelukis hasil kerja dia. Itu uniknya sebagai seorang pengilustrasi. Dia ada ciri-cirinya tersendiri, dia mempunyai gaya dan persembahannya yang unik. Tidak dapat ditiru, malah tidak dapat dipelajari oleh orang lain lukisan itu. Namun dapat dipelajari dari aspek penggayaan. Penggayaan. Ini saya kira sangat popular pada ketika ini apabila bentuk-bentuk ilustrasi dalam bentuk subdued. Subdued. Sebagai seorang pensyarah juga apabila saya mengajar pelajar-pelajar saya untuk menghayati jenis-jenis bentuk-bentuk ilustrasi ini dalam bentuk digital, bila mereka membuat kajian research dan sebagainya, banyaknya ilustrasi-ilustrasi ini dalam bentuk subdued. Kenapa saya kata kenapa dalam bentuk-bentuk begini? Kenapa warnanya begini? Kerana sebenarnya bentuk-bentuk dan warna begini dia memberi satu emosi kepada kanak-kanak. Benar, memberi satu emosi kepada kanak-kanak. Dia ada pencahayaannya, dia ada dia punya bayang-bayangnya, memberi satu feeling, mood, feeling. Sebab kita nak bercakap dengan kanak-kanak, nak berkomunikasi, berinteraksi, melibatkan emosi. Kan? Emosi, feel. So, saya rasa inilah yang terakhir, bentuknya pensel pun boleh dikategorikan sebagai bentuk-bentuk ilustrasi. So mungkin selepas ni boleh dilihat lagi ataupun diolah ataupun dicari lagi dalam Google dan sebagainya. Terima kasihlah daripada saya. Terima kasih Puan Aziana membicarakan tentang teknik ilustrasi dalam buku bergambar untuk kanak-kanak yang boleh juga digunakan khusus kepada segmen untuk kanak-kanak istimewa. Jadi kita ada seorang jugalah guru ilustrasi kita kat atas tu, Cik Zaim. Ilustrasi memang main belakang-belakang lah dia. Tapi UNICEL telah membuat satu langkah yang cukup baik bagi saya kerana membugarkan teknik silent book. Saya difahamkan pelajar tahun akhir ramai yang membuat kajian ataupun final year project mereka tentang silent book di bawah pimpinan Cik Zaim kita di atas tu untuk silent book. Okay, dia panggil naik sikit spek. Okay, Abang Zaim. Sihat Alhamdulillah. Okay, so tahniah pada UNICEL kerana saya ingat satu perkara yang cukup baik dalam usaha untuk menyuburkan dan membugarkan buku untuk kanak-kanak disability ataupun kanak-kanak istimewa ini.
Walhal bukan dalam bidang early childhood kan, dalam bidang out of the range, tetapi masih dalam bidang seni reka ataupun seni visual. Dan saya kira kalau kita boleh bekerjasama dengan jabatan yang mempunyai konten yang begitu, dia akan lebih jauh lebih baik saya kira. Tapi ini satu gerakan yang cukup baik. Okey, balik kepada forum kita. Alhamdulillah kita dah habis round yang pertama. Tak ada perempuan pegang kad round 1, tak ada. Tak ada Tak datang, okey, tak apa. Dia tak datang rehearsal semalam maksudnya ya. Okey, tapi kita dah habis round yang pertama ni. Kita pergi kepada pusingan yang kedua, iaitu kita nak bincang tentang ruang dan peluang. Yang kita dah bincang secara teori, kita nak ruang dan peluang kepada penonton kita di yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, sama ada di dalam dewan ini ataupun di media sosial. Bagaimana untuk mereka menceburi bidang ini dan apakah peluang dan ruang yang masih ada lagi untuk diterokai. Jadi dalam bidang penerbitan, saya kira kita ada pakarnya di sini. Saya minta Datuk untuk berbicara sedikit berkenaan dengan ruang dan peluang. Mungkin boleh kongsi sedikit apa perancangan ke depannya MBBY ini dalam usaha ini, Datuk. Mungkin dari segi penerbitan ataupun program-program pembudayaan untuk usaha mengangkat buku dan bahan bacaan sokongan untuk kanak-kanak istimewa ini, Datuk. Silakan, Datuk. Okey, terima kasih Adi. Kalau kita dah dengar lah panel semua bercerita kan. Saya rasa Malaysia ni di satu learning curve yang learning curve kita masih di peringkat the first probably 30% lah. Ya. Jadi potensi untuk kita lebih aktif, lebih mendalami bidang ini sangat besar. Dan dia terpulang kepada orang-orang macam saudara-saudari lah, dan juga MBBY, pensyarah-pensyarah kat sini kan, untuk kita kaji lebih dalam. So kalau dari segi penerbitan, apabila kita melihat EB collection of books for children with disabilities yang berada di Toronto Public Library, sepanjang penglibatan saya dalam IBBY, yang saya tahu tidak pernah ada nomination atau submission daripada Malaysia untuk menunjukkan kepada IBBY bahawa kita ada books yang design for children with disabilities. Tak ada, kita tak pernah dan tidak pernah yakin pun. Saya pernah terlibat dengan Kementerian Pelajaran untuk melaksanakan buku teks untuk pelajar-pelajar pekak. Ya, ada tender, kita menang. Dan untuk menghasilkan buku teks untuk pelajar-pelajar yang begini memerlukan research yang sangat mendalam. Kita bekerjasama dengan berbagai parti dan kos yang terlibat sangat tinggi. Dan apabila kita hasilkan buku tu, apabila dapat pada Kementerian Pelajaran, dia mendapati bahawa kos untuk menghasilkan buku tu ataupun harga buku tu kemudian akan menjadi terlalu tinggi. Jadi pendekatan yang mudah pada mereka apa dia? Batalkan. Because it's not cost economical. Dengan mengabaikan segala research yang kita telah buat, pengalaman yang kita telah alami dan sebagainya, kan, dan menghasilkan buku tu, kan, dan dia solutionnya simple je. Kami akan compensate balik kos yang you go through. Itu saja. Dan sampai hari ini tidak ada. Ya, now itulah dan Malaysia tidak ada buku yang untuk pembacaan biasa, general stories ya. Banyak buku teks untuk kanak-kanak apa ni special lah. So now peluang tu ada, macam saya sebut tadi, anak-anak istimewa ini dia mempunyai hak untuk membaca secara sendiri. Kalau braille dia nak touch, you know, dan dia boleh imagine. Kan, saya pernah, I don't know whether we can put that. Kalau kita nak mengkaji secara dalaman macam mana seorang yang buta membaca buku dengan sendiri. Ya. Philip Claude. Boleh tak buka page IBBY tadi? Kopi sana. Yep.
Tak apa, saya ganti tempat Datuk sekejap. Tapi saya tak tahu nak bercakap tentang apa sebab ini bidang dia. Jadi boleh tak kita iklan sebentar mungkin Dewan Bahasa? Kita iklan sebab kita punya program hari ini disiarkan secara langsung dalam Setengah orang memilih untuk memegangnya, mencium baunya, membelik dari satu halaman ke halaman. Setengah orang memilih untuk menekan butang di hujung jari, melayari paparan skrin yang disisipkan dengan bunyi. Seawal usia, kita berkenalan dengannya. Walaupun masih belum boleh membaca dan mengenal huruf, cerita-cerita rakyat menjadi suara dodoi sebelum tidur. Menginjak usia, dia menjadi teman melangkah untuk mencapai cita-cita. Ilmu yang perlu dicari dengan menyelak helaiannya. Ilmu yang perlu digali dengan memahaminya. Ilmu yang perlu disimpan untuk menghayatinya. Tidak cukup dengan itu sahaja, dia memberikan satu terapi menghilangkan tekanan. Dia ada tunjuk ni, what is to read a picture book textual. Okay, go down. Ini. This is a tactile picture seen by a child. Next slide. Ini je nampak. Seorang buta. Next. Itu pembacaan oleh seorang kanak-kanak buta. Now, you want to illustrate that. And guess what the picture was? Next. bukan ulat. Okay. So next. Ini. Itu. Okay, stop here. Saya pernah berada atas pentas bersama Philip Claude di Sharjah tahun 2012. Dan dia lukis ni dan saya on stage dengan dia. Dan sebab saya Presiden IBBY, dia tanya, Mr. President, can you tell me what is it? Saya dengan naifnya, bukan naif art, naif. Saya cakap, ni macam lotus. Lotus seed. Dia ketawa. The answer is, next. Okay, lagi. Okay, the answer is, actually, seorang remaja yang menceritakan dia berada di dalam sungai. Yang bulat di luar tu ialah air di keliling pinggangnya dan titik-titik di bawah ialah batu-batu di dasar sungai. So that's in a very short analogy saya nak tunjukkan. Okay, peluang untuk kita. Bukan kita nak lukis semata-mata, kita nak mendalami dan memahami apa keperluan kanak-kanak yang special ni. You have to have not only empathy, you really have to understand them. Baru kita boleh buat buku tu. Jadi kita untuk kita sampai pada submission ke IBBY tu akan makan masa. Tapi it is time to start. Dan untuk start tu kita tak boleh jalan kerja sendiri. Kena bincang, kita ada forum macam ni, kita timbul pengalaman, ilmu dan sebagainya. Dan kemudian kita usaha. Lepas tu kita cari pakar-pakar ni untuk jadi kita punya reference center, kita punya kritik dan sebagainya. Jangan takut untuk mencuba. Kalau tidak, sampai bila-bila, berapa persen? 15% penduduk dunia ini yang special needs ni, their needs will not be served. Malaysia will not serve their needs. But the Malaysian special children punya needs will be served by others. Dia akan membawa budaya lain. Malaysia yang indah, Malaysia yang penuh dengan warna, Malaysia ini macam mana ceritanya berlaku dalam satu buku yang khusus untuk kanak-kanak buta umpamanya. So this is the challenge. So reading for children with special needs ni is very very special. Dia bukan semata-mata bagi buku teks dan sebagainya. Kita nak ada kajian yang lebih mendalam. Itu yang pendapat saya lah. So peluang tu terbuka besar. Dan peluang tu hanya akan terbuka kalau kita usaha bergerak daripada bawah. Kita nak cari ilmu lagi, kita nak cuba, kita nak buat kajian, kita nak buat kumpulan perbincangan, focus group dan sebagainya untuk kita capai tahap tu. So it's tough, it is simple but it is not impossible. Itulah. Terima kasih Yang Bahagia Datuk. Satu lagi saya kira problem statement Dr. Latifah. Satu lagi. So, kita ada 2 problem statement dah hari ni. Dan satu bidang yang saya kira menarik untuk kita terokai
bersama dengan IB sejak tahun MBBY sejak tahun 2018 ya, saya tak pernah nampak lagi kita ada collection ataupun nomination pencalonan untuk kategori ini. Jadi ini adalah satu peluang yang cukup baik dan ianya pastinya melibatkan satu kumpulan multidisiplin yang cukup komprehensif ya Datuk ya. Dia tidak boleh dijalankan oleh ilustrator seorang diri, tidak boleh dijalankan oleh seorang penulis. Ianya melibatkan gerakan NGO, ia melibatkan gerakan kita panggil sebagai satu political will yang strong daripada parti pihak pemerintah dan juga melibatkan bidang kesarjanaan, melibatkan institusi-institusi pendidikan tinggi supaya kita punya konten, kita punya kandungan untuk IB Books for Disability ini boleh sampai ke peringkat global. Boleh macam ceramah politik pula kan. Okay. Dan seterusnya Dr. Latifah, kita dah bercerita tentang teori tadi, bentuknya seperti ini, harus begini, kriteria begini. Kita nak tengok ada tak buku-buku seperti yang Dr. Latifah terangkan tadi. Jadi fahamkan dia tak sempat nak menyediakan bahan kerana beliau baru sahaja keluar daripada ward ya, dia ditahan di ward. Dan dia kata dia tak sempat nak menyediakan bahan. Saya pun risau juga dia akan tarik diri kerana dia masih di hospital sehingga semalam Tapi dia sempat dengan ada persiapan yang cukup baik dan kita nak tengok ada tak dalam bentuk fizikal doktor buku tu? Okey, terima kasih Cik Adi. Okey, sebelum saya tunjukkan contoh buku-buku yang ada pada saya. Okey, first saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Universiti Selangor khasnya dan pada Fakulti Komunikasi Seni Visual dan SIFU ataupun pembuka ruang untuk saya dan rakan-rakan di fakulti. Saya bersama Puan Aziana dan bersama rakan-rakan lain iaitu Timbalan Naib Chancellor Akademik UNISEF sendiri iaitu Profesor Dr. Maksidin bin Ishak kerana memberi peluang kepada kami untuk menceburi dalam bidang ini, maksudnya bidang kepada ilustrasi kanak-kanak dan ke peringkat antarabangsa lah, di mana sebelum ini kami mungkin berkecimpung di peringkat bawahan. Apabila diberi peluang untuk menggalas tanggungjawab sebagai salah satu penyumbang kepada kongres di mana secara virtual exhibition dan secara pameran fizikal. Saat ini daripada itu atas bimbingan Prof Maksidin, kami sebenarnya berbincang dan kami juga telah membuat satu gerakan awal, macam gerakan politik bukan, ini gerakan awal untuk membuat sedikit kajian tentang buku kanak-kanak. Not only buku kanak-kanak lah, menjurus kepada disability people. Okey, iaitu kami ada research group di mana Profesor Maksidin Ishak sebagai ketua dan Datuk sendiri dan Saudara Adi dan Puan Aziz dan beberapa rakan UNICEF, Cik Zaim, Cik Ujang dan sebagainya terlibat secara gerakan awal untuk study bagaimana buku yang ada sekarang iaitu buku yang EB yang ada secara menyeluruh, maknanya dari segi dia punya konteks, dari segi dia punya design sebab kepakaran mereka berbeza dan mereka sangat expert dalam bidang ini. So antara daripada itu saya akan tunjukkan beberapa lah yang sempat saya nak songlap, pinjam daripada Cik Hafiz. Okey, pertama ini yang dikatakan ini salah satu contoh lah. Ini kita panggil dia buku aktiviti ataupun busy book, di mana dia banyak elemen-elemen kita boleh gunakan. Maksudnya not only reading, this one kata dia lebih 40 bahasa kan. So ni bukan bahasa Melayu ya. Saya tahu. Okay. So maksudnya dia ada lagi. First untuk attract kata di cover page. Tengok kita akan budak-budak, so dia akan play around with this one and then dia akan explore lagi ke next page. Okay, di mana semua ada aktiviti yang tersendiri. Okay, kalau you tengok nanti you boleh tengok lah, saya akan kongsikan sampai akhir. Dia ada cuma ada 5 buku surat tapi dia ada berbagai aktiviti daripada satu benda kepada 2, 3 dan seterusnya dan pelbagai color. Okay, ini salah satu buku yang ada. Okay, terima kasih. Ni terhormat dan memuliakan saya pinjam daripada Datuk sebenarnya. Okey, satu lagi buku ni daripada ni ada pelbagai bahasa.
Kalau boleh tengok kat sini bahasa Arab, bahasa Inggeris. And kalau kita buka, okay, dia berceritakan pasal ini seekor gajah. So dalam sini kalau kamu tengok dia ada cover banyak. Maksudnya pelbagai bahasa dan juga braille. So not only yang tak boleh nampak, dan yang boleh nampak pun boleh baca, tak boleh nampak pun dia boleh baca. So dalam satu buku dia punya target adalah ramai lah. Okay. So kalau kamu tengok kat sini dia ada elemen sentuhan dan okay, ini teks dan dia akan nampak kat sini. Dia ada tekstur, so dia akan tahu okay ni mungkin gajah punya belalai. Okay, and then dia akan teruslah explore satu-satu. Okay, ni bahagian apa, and then ini dia punya bahagian telinga. So dia ada tekstur, dia akan rasa dia punya, kadang kan saya kata dia kanak-kanak, dia nak explore kan. Instead of the text, dia boleh explore dia punya tekstur. Okay, dari segi elemen yang ini, dan anda akan tengoklah. Maksudnya nak menerangkan seekor gajah, step by step. Maksudnya dalam bahagian gajah tu dia ada pelbagai dia punya anggota badan kan. So dalam next page dia akan ada dia punya gading. So dia akan rasa macam mana kalau kita nampak, dia bila nampak kita nampak jelas lah. Tapi those people yang tak nampak dia akan mengalami membuat sentuhan. And then dia support by braille lah untuk dia punya informasi. Dan seterusnya sampai akhir dia punya penerangan dan dia akan hasilkan seekor gajah. So ini yang kata tadi saya kata not only text, dia akan ada elemen-elemen yang lain. Okay, so at the end dia nampak okay, kumpul-kumpul jadilah seekor gajah. Okay, dia akan rasa dan dia akan nampak. So kanak-kanak lagi senang nak faham, and then at the same time dia dapat belajar macam mana karakter seekor gajah jadi kemudian jadi seekor gajah yang macam ni lah. So ini one of the book yang dalam EB Outstanding untuk Disability People. Okay, last one. Terima kasih Datuk. Bukan senang suruh Datuk pas buku kan. Okay, seterusnya ini satu lagi buku yang saya ingin berkongsi. Okay, ini kalau kamu tengok kat sini dia ada elemen macam 3D pun ada juga, dan elemen sentuh jugalah kalau you tengok kat sini. Okay, dia boleh rasa sebab kanak-kanak ni unik. Bila kita bagi buku yang special dan yang atraktif macam ni, dia akan leka kan. Dia akan belajar dan dia akan tengok. So at the same time dia rasa dan dia bagi penerangan dekat sini dan ada braille juga. Okay. So nanti kamu akan tengoklah cara dia punya, sebab not only dia punya gambar lah, dia ada dia punya tekstur sekali. So dia akan rasa macam mana keadaan benda tu sebenarnya lah. Okay. So ini salah satu contoh buku lah. So kalau kamu tengok macam nampak simple, tapi nak dapatkan hasil macam ni mulai kita buat satu kajian dan bertanya dengan orang-orang yang expert. Kata tadi Encik Adi, not only one people lah yang boleh hasilkan buku ini. Maksudnya illustrated is very important, and then gaya bahasa and then sebagainya. Okay, so kalau nanti awak boleh tengoklah buku-buku ni, saya akan bagi tengok kemudian. Okay, ini salah satu contoh buku yang ada. Kalau nak tengok buku-buku ni secara keseluruhan, ini buku tu. Okey, secara keseluruhan dia akan dipamerkan di perpustakaan Raja Tun Uda, PIPAS dekat section 13, di mana silent book and all those book lah untuk young people ada dipamerkan di sana, termasuk ilustrasi dan artwork yang banyak. So bolehlah ke perpustakaan Raja Tun Uda macam promote. Okay, ini is a promotion lah untuk perpustakaan Tun Uda, untuk anda sendiri rasa dan pegang dan tengok untuk you punya future reference. Okay, untuk tengok sendiri lah. Dan tadi kata EB ada punya keistimewaan hands-on book kan dekat library. So you can go there dan kamu akan lihatlah pelbagai buku sebagai rujukan. Apa dia? Mulai hari ini 15 hingga 25 hari bulan 11. So ada masa lagi. Maksudnya lepas ni habis boleh pergi PIPAS dan pergi tengok sendiri dekat ground floor aja. Okay. Alright, okay, saya rasa tu saja Cik Adi. Terima kasih Dr. Latifah atas penerangan, dan kita beruntung Malaysia pada tahun ini kerana kita diberikan hak ataupun peluang
untuk kita pamerkan buku-buku yang bertaraf antarabangsa ini ya, kerana kita menjadi tuan rumah untuk Kongres Antarabangsa EB baru-baru ini. Dan sesiapa yang pergi ke Kongres Antarabangsa EB baru-baru ini adalah satu pengalaman yang cukup berharga. Dan saya kira mungkin tak ada lagi lah, tak ada siapa yang sanggup lagi lah untuk menguruskan event sebesar itu dengan ketua. Dan alhamdulillah dengan sokongan daripada agensi-agensi yang lain, kita berjaya meninggalkan satu kesan yang cukup baik kepada delegasi daripada luar negara. Kita berjaya mempromosikan Malaysia di mata dunia pada ketika dan buku ini dipamerkan dan kita kena hantar balik buku ini ke Kanada satu ketika nanti. Dan sementara masih ada ni nak buat kajian-kajian tentang buku-buku seperti ini, bolehlah kita ambil ni. Jadi Datuk dah berbicara tentang peluang dari segi dimensi seorang penerbit dan juga seorang advokator dalam gerakan ini. Dr. Latifah telah berbicara daripada segi dimensi seorang penyelidik, betapa pentingnya perlu satu kajian yang komprehensif dan intensif berkenaan dengan pembangunan dan pembugaran buku-buku untuk kanak-kanak istimewa. Tetapi bagaimana pula peluang ilustrator ini, Puan Aziana? Kerana peranan ilustrator tidak kurang pentingnya ya, betul ke ayat tu? Mungkin dia sangat penting juga dalam ini. Dan apa ruang yang boleh diterokai lagi dalam bidang penghasilan ilustrasi untuk buku seperti ini? Silakan. Okey. Soalan kepada penerokaan, jenis-jenis atau bentuk-bentuk ilustrasi yang boleh kita teroka dan boleh kita aplikasi pada masa-masa akan datang. Kenapa ilustrasi ini dia ada gaya dan style dia yang berbeza-beza dan mengikut peredaran zaman, daripada satu ilustrasi yang kompleks kepada satu bentuk ilustrasi yang begitu primitif, sehingga kita sebutnya sebagai bentuk ilustrasi yang diberi nama minimalis, ataupun sehinggalah minimalis itu akhirnya ilustrasi yang hanya menggunakan garisan, hanya menggunakan garisan, hanya menggunakan satu warna, tetapi memberi satu nilai estetika yang sangat tinggi. Okey, sangat tinggi. Kalau kita tengok, mungkin saudari di sana boleh bukakan slide. Okey, seterusnya. Okey, mungkin saya disediakan juga, tampilkan juga beberapa bentuk ilustrasi ataupun teknik ilustrasi yang boleh diteroka. Mungkin dalam bentuk, kalau kita tengok 3D animation kalau kita tengok multimedia, 3D animation, movie dan sebagainya, dalam bentuk 3D. Ya, mestilah dalam bentuk 3D kan, kita ada animation 2D, kita ada animation 3D. Kenapa dalam buku kanak-kanak ini tidak ada ilustrasi? Bukan tidak ada, tapi kurang. Kenapa tidak digambarkan dalam bentuk 3D? Tidak digambarkan dalam bentuk 3D. Ini adalah teknik-teknik menggambar ilustrasi ini menggunakan pensel. Secara amnya kita tahu menggunakan pensel, menggunakan watercolor, kemudian menggunakan pensel warna. Ini semua di antara teknik-teknik. Menggunakan ini digital, menggunakan komputer, kemudian menggunakan arang, ini menggunakan arang, melukis dengan menggunakan arang, akrilik, ini akrilik, kemudian ada menggunakan collage, ini sangat kreatif lah collage, newspaper, ini menggunakan vektor, ini sangat popular, menggunakan vektor, kemudian itu tadi adalah teknik-tekniknya. Tetapi dalam melengkapkan teknik-teknik tadi, dia ada kita sebut sebagai teknik asas melengkapkan ilustrasi menggunakan jalinan. Kalau boleh kita tengok contoh-contoh tadi, dia ada jalinan-jalinan khas yang menjadikan ilustrasi itu lebih sempurna dan teliti. Dan seterusnya mungkin kita boleh lihat dari segi penggunaan warna juga memainkan peranan. Ini tadi saya nak sebut teknik-teknik ilustrasi yang boleh diperluas atau diterokai. Mungkin kita boleh tengok teknik-teknik yang berikutnya. Geometrik. Kadang-kadang kita nak meneroka bentuk ilustrasi yang baru bukan suatu yang mudah. Apabila kita dapat melihat warga barat, orang barat dapat menghasilkan satu ilustrasi yang begitu jarang kita lihat dan akhirnya kita cuba nak melakukannya, nak membuatnya. So di antara penerokaan baru menggunakan geometrik. Ini yang saya sebutkan tadi, ilustrasi berbentuk 3 dimensi, 3 dimensi. Kalau kita tengok 3 dimensi ni dalam bentuk movie ataupun filem 3D, Upin Ipin lah,
kemudian Bobo Agent Ali lah. Tapi mungkin penerokaan bagi bentuk ilustrasi buku disability dan kanak-kanak ini dalam bentuk 3D. Mungkin mungkin kita boleh banyakkan lagi kajian. Dan seterusnya bentuk collage. Ini satu bentuk yang sangat kreatif kerana menggunakan bahan-bahan mixed media, kertas, kain felt dan sebagainya. Kayu juga boleh digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan ilustrasi yang akan datang. Kemudian kita ada juga ilustrasi garisan. Ini yang saya sebut tadi. Kadang-kadang kita rasa melukis hanya menggunakan garisan ini satu lukisan yang tidak lengkap. Itu apa yang kita gambarkan, apa yang terfikir dan terbayang dalam minda kita. Yang terbayang dalam minda kita. Tetapi dalam proses penerokaan bentuk ilustrasi ini, kita harus berani dan harus mencuba dan harus menampilkan sesuatu yang baru. Yang baru itu untuk kita angkat dan kita pastikan orang terima. Okay. So ini tadi saya kata bentuk menggunakan garisan saja. Okay. Ini ilustrasi dalam bentuk surrealism. Kanak-kanak ini suka berimajinasi. Kita faham ya, kanak-kanak ini sangat kreatif. Mereka suka berimajinasi. Mereka suka sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang kreatif, luar biasa, unik dan indah itu boleh menarik kanak-kanak untuk mengetahui dan meneroka dengan lebih lanjut pembacaan dan juga kemahiran yang mereka ada. Jadi salah satu teknik bentuk penerokaan yang boleh kita gunakan dalam buku kanak-kanak adalah bentuk surrealism, iaitu disebut sebagai ilustrasi di bawah alam sedar. Surrealism ni dalam bahasa Melayu kita sebut ilustrasi ataupun gambaran imajinasi di bawah alam sedar. Alam sedar. Kena rasuk dulu ke apa? Tak perlu, tak perlu. Tapi boleh kita kaitkan dan kita gambarkan begitu. Okay, di negara barat banyak begitu. Okay, so akhirnya, kaedah pembangunan ilustrasi ini saya kata tadi sebagai seorang pereka di perspektif pereka bukan sahaja kita melihat dari aspek kreativiti, tapi kita perlu memahami matlamat pembelajaran, bahan bacaan, sokongan sebagainya untuk belajar. Okay, yang berikutnya mengenal pasti pengalaman kanak-kanak. Saya setuju dengan Datuk Reza tadi kan. Apabila mengatakan bahawa kita kena faham pengalaman mereka, contoh dalam peperangan tadi. Kita kena tahu apa pengalaman kanak-kanak ini. Okay? Daripada pengalaman yang mereka ada, baru kita buat bentuk ilustrasi tersebut. Okay? Dan seterusnya minat. Okay, ini contoh silent book lah ya. Okay, silent book. Okay, saya rasa definisi tak perlu. Okay, ini tujuan dia lah, ada 5 tujuan silent book di banner. Okay, dan tentunya buku silent book lebih kepada bersifat aktiviti, di antaranya adalah untuk mengenal pembelajaran seperti mengira, memadankan, menyusun dan menggayakan sesuatu objek yang ada lah. Okay, dan lebih kepada menajamkan minda mereka dan juga kemahiran yang mereka ada. So itu saja daripada saya untuk kali inilah. Okay, terima kasih Puan Ziana. Moderator. Assalamualaikum. Yang ini dalam konteks Malaysia dikenali sebagai busy book. Pakai kain felt ni Kain felt biasanya digunakan dalam bentuk kain felt. Dan alhamdulillah kita dah selesai untuk 2 round kita, pusingan yang kedua. Jadi kita masuk pusingan yang ketiga. Kita ada masa lagi ya Tuan Pengerusi? Ada lagi masa. Saya buka kepada sahabat-sahabat yang hadir di dalam dewan ini, atau mungkin ada yang jaga di Facebook ke, mungkin ada soalan di Facebook. Mungkin boleh kita tanyakan juga. Ya Tuan. Okey, saya urus dia. Saya akan bacakan yang daripada Facebook. Ya. Alhamdulillah. Okey. Okey, daripada Ika Pak Din. Ika Pak Din. Pelayan kita. Okey. Soalannya, macam mana nak bagi buku kekal relevan sedangkan anak-anak sama ada yang normal ataupun dengan izin slow learner lebih banyak tertumpu kepada gadget. Soalan yang pertama. Soalannya. Kepada siapa? Ada di mention? Sebut kepada siapa. Kepada siapa-siapa je ya. Kepada pelajar pun boleh sedia. Nanti saya tanya soalan ni kepada pelajar. Terima kasih Tuan atas bacaan soalan tadi. Soalan yang pertama, bagaimana nak pastikan buku kekal relevan
Saya ingat ini biar orang buku yang jawab lah ya. Okay, soalan yang pertama. Kenapa kita kumpul dulu Datuk? Sementara tu boleh fikir jawapan. Okey. Soalan yang kedua, ada lagi? Daripada pelajar? Daripada bukan pelajar? Cameraman ada soalan? Terima kasih abang cameraman kita ya. Berdiri daripada tadi. Okey. So, okey, kalau tak ada kita jawab dulu soalan tu kepada yang bagi Datuk. Silakan. Okey. Bagaimana untuk mengekalkan buku relevan untuk semua. Sebenarnya dia pada saya lah. Buku tu, the printed matter tu sebagai media lah. The medium. Yang lebih penting tu konten. Konten tu disampaikan dalam pelbagai bentuk lah. In layman tu kita kata multimedia. So it's digital, it's print. In this context lah. Dan memang kita lihat trend hari ini kanak-kanak tertumpu kepada gadget. Itu ialah satu statement yang agak simplistik kepada saya. Sebab saya melihat sendiri trend ni diadakan oleh siapa? The culprit, if I can say, is the adult. Ramai orang menjadikan gadget hari ini sebagai satu diversion atau distraction. Psikologi manusia lah kadang-kadang orang tu dia pergi ke satu tempat, dia tak kenal orang, dia nak kena tunggu dalam satu crowd dan dia tak kenal sesiapa pun. Hari ni punya trend the first thing dia buat keluar handphone. Bercakap dengan diri sendirilah. LLB, look like busy. Kan? So that is adult punya karakter. Kemudian apabila ada anak, bukan sahaja gadget. Dia suka pasang TV. Banyak rumah hari ni dia tak pakai dah TV 14 inci. Ada lagi ke TV 14 inci? Tak ada kot. Saya masa mula-mula kerja dulu mampu beli TV 14 inci je. Tapi hari ni TV-nya mesti berapa? 50, 60 kan? Boleh baring orang lah kat situ kan? Jadi dia letak yang besar-besar tu, dia letak anak dia di depan. Dia pasang lah whatever you call it lah, YouTube ke apa kan, Cocomelon, Shark kan? Yang sampai kita pun asyik dengar tu, tidur malam pun ada Baby Shark punya lagu main kan? Because these are diversions and distractions. Sedangkan the adult yang dia boleh buat ialah memberikan buku. Biasakan kanak-kanak buku dan eksperimen sendirilah. Saya punya pengalaman sendiri, kanak-kanak ni dia sangat intelligent. Bayi itu dilahirkan bersih, dia bijak, dia sangat tinggi, dia punya inquisitiveness dan sebagainya. You biasakan dia dengan buku, maka dia akan pegang buku. Kalau you biasakan dia dengan gadget, the fault is apabila penjaga atau ibu bapa atau abang, kakak dan sebagainya yang tidak gemar langsung membaca menggunakan buku, maka diturunkan ilmu yang kurang baik itu kepada yang di bawah. So I don't think it is a problem. Gadget ni kita jangan salahkan gadget. Gadget ni berguna juga. Ada masanya kita bagi. Kan? Tetapi sedihlah kalau kita pergi kedai mamak, sekeluarga duduk 4 orang, ayah, ibu, 2 orang anak, masing-masing seorang satu gadget. Bercakap tidak, datang mi goreng, dia suap ke hidung pun dia tak perasan. Kan semua tengok, anak tu sambil tengok punya enjoy cerita tu, kaki dah naik atas meja. Adab keluar out of the window, networking, engagement, interaction keluar, communication skill hilang. Ini pendidikan yang merosakkan generasi akan datang. So gadget is not the problem. Content is most relevant. Penyampaian konten tu dalam bentuk buku dan juga elektronik, maka kita boleh biasakan dengan buku. Then the books will remain relevant. The trend in the world, apabila e-book semua datang tu, at one time orang kata print book dicampak ke tepi nak e-book. Pergi kita kaji balik sekarang, kita tengok dia dah balance balik dah. Orang nak print with the e-book.
Ya, dia nak ada physical book tu. Dan kalau kita tengok dari segi Maslow hierarchy of needs dan sebagainya, you learn management, dia ada self esteem and so on. Seorang kanak-kanak yang tidak pernah mendapat sebuah buku, apabila kita bagi dia ownership satu buku, self esteem dia naik. Apabila dia ada self esteem, dia minat, dia tiba-tiba jadi bijak, dia lebih confident dan sebagainya, dia boleh mencapai macam-macam lagi. So it's a combination of management, of science, of art and everything else in order for us to sampai pada tahap adakah buku tu masih relevan. Okay, thank you. Terima kasih Datuk. Datuk Latifah nak tambah sikit? Okey, saya tambah sikit Datuk. Okey, tadi kan Datuk kata gadgets kan, dia melalaikan dan slow learner kurang. Tapi kita boleh nampak, kita boleh ubah persepsi tu sendiri. Sebab tadi kan kita dah tengok buku, not only the printed, bahkan Datuk dia ada e-book kan. So kita nak stop teknologi bukan senang. Why not kita gunakan keistimewaan ataupun kelebihan teknologi itu sendiri untuk jadikan sesuatu yang menarik. Okay, contoh tadi, kalau kanak-kanak contohlah dia more on gadget, handphones, kita boleh gunakan salah satu cara untuk e-book sendiri, mengenai teknik-teknik di mana kita boleh apply seperti VR, virtual reality, AR, augmented reality untuk kita masukkan dalam buku, e-book tu sendiri, di mana kanak-kanak ni secara tak langsung membaca juga. Okay, not only dia bila dia pegang gadget, ni mesti main game ataupun, okay, mungkin ada kesetengah main buat aktiviti tu, tapi kita tak boleh nak menafikan teknologi tu sendiri. Kita ambil sedikit peluang daripada teknologi yang di mana saya rasa hampir keseluruhan lah kanak-kanak sekarang mempunyai smartphone, betul tak? Okay, sebab dulu kita pandemik, kita ada menggunakan phone sebagai virtual class. And then everybody, parents kena beli smartphone ataupun tablet, laptop untuk kanak-kanak ataupun budak sekolah lah untuk belajar secara online. So dari segi itu kita boleh nampak, kita boleh terapkan satu elemen yang lain. Banyak kita boleh mengkomersialkan buku tu sendiri dalam bentuk digital, punya elemen-elemen yang menarik supaya tak langsung kanak-kanak ni pun boleh melihat buku itu sesuatu benda yang penting dan menarik. Kalau kita terjemahkan, kata dah tadi konten dia kan, kalau tengok gambar, dia buat VR, dia scan keluar virtual dia punya gambar kan, that one is more interesting kan daripada dia tengok secara teks. So kita ambil peluang-peluang inilah untuk menambah baikkan lagi teknik-teknik supaya kita selari dengan teknologi. Integratekan dia. Yes, kita grab this kind of opportunity untuk kita semarakkan budaya membaca lah, not only printed. Printed is good. Okay, and then on that the other side, the e-book also is very good because it's mobile. Kita boleh bawa dalam satu phone, kita boleh ada berjuta-juta buku boleh masuk. Kalau kita bawa bawa printed, bawa sejuta penyek masuk bawah tanah kan. Okay, sorry lah Datuk, itu saya punya pendapat lah. And then this is the opportunity lah. So those parent ataupun researcher seperti yang nampak sekarang, student daripada Bidik Awal Kanak-Kanak, so boleh buat satu penambahbaikan untuk kanak-kanak dari segi digital print dan printed. So nampak dia punya printed version and digital version. Itu yang saya nampak lah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Latifah. Puan Zainal nak tambah sikit? Bagi kita ada satu soalan tu saja ya, tak ada lagi. Okey, saya nak menambah sedikit saja lanjutan daripada apa yang diperkataan oleh Datuk Reza dan juga TS Dr. Latifah tadi. Saya kalau nak kata pasal relevan tak relevan ni, buku ni masih sentiasa relevan. Buku ni sebab satu benda yang kita pelajari ilmu. Tak ada istilah tak relevan ke tak relevan. Dia akan sentiasa relevan. Bagaimana nak merelevankan? Soalan dia adalah bagaimana nak merelevankan buku itu adalah macam Dr. Latifah bagi tahu itulah, itu kita kena buat kajian yang mana buku itu fungsinya dengan apa nama ni gadget tadi tu mungkin selari. Ya, contohnya tadi ada gambar ada gambar dan handphone tu sendiri ada QR code dan kita boleh imbas gambar itu dan keluarlah apa nama tu VR tu ilustrasi tersebut, okay, yang mungkin mempunyai cerita dan ada gambaran berbentuk interaktif. Maknanya kalau kita tengok buku itu
berinteraktif, maksudnya dia interaktif di dalam mobile, tetapi bila kita scan dekat buku tu terhasil juga interaktif. Interaktif di situ. Dan kita juga kadang-kadang selalu mendengar tentang istilah fun learning, kan? Fun learning, story learning, semuanya edutainment. Semua itu bila ada istilah-istilah tu, saya tak ada nak mengatakan bahawa buku itu tidak relevan. Kita ada edutainment, kita ada storytainment, kita ada fun learning. Cuma bagaimana kita menggayakan dan mengolah dia. Kalau tengok tadi buku berkaitan tentang silent book tadi tu pun dia merupakan buku berbentuk aktiviti. Jadi aktiviti inilah yang akan melekakan kanak-kanak ini, dia akan enjoy untuk buat. Okay. Jangan kita kata buku kita tengok packaging sendiri pun kita dah tahu. Dekat dalam belakang packaging tu sendiri kadang-kadang dia ada permainan untuk kanak-kanak. Kena dia letak ada CD lah, ada apalah. CD. Kadang-kadang dalam buku tu, di hujung buku itu, di cover buku kanak-kanak itu kadang-kadang ada permainan, puzzle, dia boleh pair and match dan sebagainya. Jadi bagi menentukan buku itu relevan ataupun tidak relevan, adalah bergantung kepada kita. Sebagai saya seorang pereka dan anda sebagai seorang pelajar memahami, mengetahui dan menguasai dan juga mengolahnya menjadi relevan. Jangan jadikan dia tak relevan disebabkan oleh faktor Gadget. kewujudan gadget. Ya, Itu betul. sahaja. Saya kira satu peluang lagi, satu area lagi yang boleh kita terokai juga, iaitu integrasi teknologi dalam buku. Dan sekarang ni sudah banyak gerakan ke arah itu pun, adanya QR code macam seperti yang dikatakan oleh panel kita tadi. Dan baru-baru ni saya berjumpa dengan, saya menziarahi seorang sahabat kita MBBY yang pakar dalam disleksia, Profesor Dr. Zulaika Jamaluddin, pengarah inkubator disleksia UUM. Dia mengatakan trend pada ketika ini ada satu kelompok kanak-kanak dan asalnya dia bukan disleksia tapi dia jadi disleksia disebabkan oleh gadget ini, dan kita memang kurang kajian yang menjurus ke arah golongan seperti ini. Dia bukan disleksia tapi dia hampir disleksia kerana kewujudan ataupun penggunaan gadget ini. Dan dia berkata dengan saya semalam, Azli, as a young lecturer, you have, as a young researcher, kena datang dengan satu perkara ini, dan perkara ini perlu diselesaikan dengan adanya gadget tersebut, pengaruh daripada gadget tersebut. Dan saya setuju dengan pandangan-pandangan panel, dia berdasarkan dari penggunaan, kawalan. Dan jika tidak ada kawalan, jika penggunaannya tidak betul, maka dia tidak akan jadi relevan. Semua benda tidak akan jadi relevan sekiranya penggunaan yang tidak tepat dan penggunaan yang tidak betul. Jadi apa yang kita boleh rangkumkan pada hari ini adalah satu bidang yang kita boleh terokai dan boleh kita perhalusi, juga kita boleh perkembangkan, iaitu bahan bacaan dan bahan sokongan untuk kanak-kanak golongan istimewa ini di Malaysia, kerana ia menyediakan satu platform dan peluang yang cukup besar daripada ketiga-tiga dimensi tadi kita lihat, daripada seorang pemain industri, akademia dan juga seorang ilustrator dan juga pereka grafik. Jadi saya berharap pada tahun ke depannya mungkin kita boleh merancang satu plan yang komprehensif untuk kita mengetengahkan kita punya konten, kita punya kandungan dalam bidang ini ke peringkat global, dan saya kira itu melibatkan satu pasukan multidisiplin yang lengkap dengan MBBY ini sebagai satu jambatan ke peringkat antarabangsa, dengan mungkin penglibatan Dewan Bahasa sebagai orang yang menjaga laras bahasa, dan juga institusi pendidikan tinggi sebagai yang menyediakan pakar untuk penyelidikan, dan juga ilustrator, penulis dan sebagainya. Jadi saya kira, saya ingat UNICEF sudah mula macam promote UNICEF pula kan, ke langkah itu, iaitu telah melatih pelajar-pelajar tahun akhir menjalankan projek silent book dan juga visual komunikasi. Dan saya kira MBBY adalah kerjasama antara UNICEF dan MBBY Dewan Bahasa dan NGO lain, pertubuhan-pertubuhan yang lain, pastinya dapat membugarkan lagi usaha seperti ini. Jadi itu sahaja daripada kami pada hari ini. Sekalung penghargaan dan bagi tepukan kepada Dewan Bahasa kerana berjaya menjalankan program seperti ini. Juga tahniah, terima kasih diucapkan kepada UNICEF sebagai penaja tempat. Bagi tepukan juga untuk UNICEF. Dan Majlis Buku Kanak-Kanak Remaja dan juga Zuriat
Zuriat Care, Yayasan Zuriat Care atas satu kerjasama dan satu gerakan cukup baik, dan saya kira ianya bukan terhenti di sini saja, ianya perlu diteruskan lagi. Dan kita kena harus bermula daripada sekarang. Sebelum itu, izinkan saya bagi 18 rangkap pantun. Okey? Tak ada 2 je. Okey. Bila kita nak kena gerak ni, saya teringat dengan kata-kata almarhum Profesor Dr. Siddiq Fadil. Dia mengatakan kalau nak tunggu tidurnya ombak sampai kiamat kita tak ke laut. Ya, jadi kita kena gerak secepat dan mungkin. Dan sebagai penutup, kalau malam datang bertandang klip-klip disangka api, jika ada umur yang panjang, insya-Allah akan datang di DBP jemput lagi. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.